Muqaddimah surah As-Saffat. Tengok tafsir pimpinan. Surah ini diturunkan di Makkah. Tuan Syekh panel penulis pimpinan dia mula dengan bayan al-Makki wal Madani, penjelasan tentang surah ini turun di Mekah ataupun turun di Madinah. Maka jawabnya surah ini Makkiyatun, surah diturunkan di Mekah. Para pelajar ingat, ini kaedah umum tentang Makkiyah Madaniyah. Bila kata surah ini turun di Mekah, maknanya surah sebelum Nabi kita pergi ke Madinah, kebanyakan surahnya tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ada 3 tonggak. Tauhid, al-ba'ts, bangkit semula, hidup balik lepas mati. Yang ketiga, ar-risalah, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis ni para pelajar. Al-usulus salasah, asas 3 asas utama perbincangan. Tauhid ataupun wahdaniyah, kemudian al-ba'tsu wal hashr, impo balik manusia, bangkit semula, dan ar-risalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakannya dia banyak dari cerita pengajaran umat dulu, perjuangan, itu dia panggil risalah. Berbeza dengan surah Madaniyah. Kalau surah yang kata surah turun di Madinah, mana selepas Nabi kita berhijrah, maka surah itu banyak hukum hakam, perbincangan yang lain, sebagaimana yang telah kita bincangkan. Baik, surah ini mengandungi 182 ayat. Ingat, ayat dia ada berapa? 182. Ayatnya 182 ayat. Tapi ayat dia pendek-pendek. Ini di antara ciri-ciri Makkiyah. Satu lagi, ayat dia pendek, qasir. Surah dinamakan As-Saffat. Apa makna Saffat? Makhluk-makhluk yang berbaris, yang bersaf-saf. Sebab apa? Kenapa nama surah ini As-Saffat? Kerana perihal mereka, siapa dia mereka itu? Al-Malaikah. Malaikat bersaf-saf, bersusun-susun, berbaris-baris, bersiap siaga untuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla. Itu makna Saffat. Malaikat yang berbaris, bersaf. Macam kita gini kan, tentera-tentera yang siap berbarisan tu untuk menerima arahan. Malaikat ni kerja dia menunggu arahan daripada Allah Azza wa Jalla. La ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka kepada Allah, mereka hanya menunaikan tanggungjawab perintah Allah Azza wa Jalla. Kerana perihal mereka ada disebutkan pada ayat 1 hingga 3. Surah ini disebut dalam hadis, kelebihan dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit-takhfif. Nabi perintahkan para imam yang jadi imam salat supaya jangan terlalu panjang. Takhfif maknanya ringkaskan, ringankan. Jangan panjang sangat, sebab di belakang kamu ada orang uzur, ada orang tak larat, ada orang nak cepat, ada orang lorak. Maka Nabi kata pendekkan. Pendek dia apa? Bukannya baca wal asri, jangan salah faham pula. Allahu akbar, tu imam di masjid ni baca surah Al-Qiyamah, nampak Nabi suruh pendek lah. Pendek-pendek dia tu ada setengah juzuk kan, 4-5 muka baru nama pendek.
Nabi SAW ya'muru bit-takhfif, perintahkan kita supaya ringkaskan solat, jangan panjang sangat sampai jadi imam. Wa ya'ummuna bis-saffat, dan Nabi SAW jadi imam solat, dia baca surah ini, surah As-Saffat. Jadi pelajar-pelajar bolehlah. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, ismuhal masyhur al-muttafaq alaihi As-Saffat. Nama dia yang masyhur, sepakat para ulama tafsir mengatakan nama surah ini As-Saffat. Itulah yang dinamakan dalam kitab-kitab tafsir, kitab sunnah, dan juga dalam mushaf, dalam tulisan Al-Quran. Baik para pelajar sekalian, surah ini kita dah sebut tadi makkiyatun wa naqalal ijma', dinukilkan ijma' ulama tafsir ala zalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai pada ulama tafsir mengatakan ijma' surah ini makkiyah. Sesalah kita. Intisari kandungan. Para pelajar tengok, intisari kandungan bagi menegaskan dasar tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, menegaskan dasar tauhid. Allah bersumpah pada awal surah ini dengan jenis-jenis makhluknya. Mana dalam ayat ini kebanyakan ulama tafsir kata al-malaikah, bersumpah dengan malaikat, makhluknya yang mulia, disebabkan sifat-sifat mereka yang terpuji dan amal-amal baktinya yang baik, dan mereka ini hidup dengan teratur, iaitulah as-saffat, malaikat yang berbaris-baris. Setelah menegaskan keesaannya dan kekuasaannya menciptakan seluruh alam, serta menceritakan perihal jin syaitan yang diusir dan direjam dengan api yang bernyala-nyala, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada golongan kafir yang engkarkan hidupnya semula orang-orang mati dan engkar kedatangan hari kiamat, adakah diri mereka sukar hendak diciptakan oleh Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar dari mereka, iaitu langit, bumi dan lain-lain. Mu manusia kecil ya, mu ingat Allah Ta'ala tak mampu nak buat mu, nak hidup balik bumi dengan langit, aku buat boleh. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa soal membangkitkan hidup semula amatlah mudah berlakunya, dan pada saat itu golongan yang engkar menyesali dirinya semasa melihat balasan mereka yang buruk, tetapi sesal kemudian tidak ada gunanya. Bagi menolak tuduhan-tuduhan golongan kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah penyair dan bukan pula seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduh. Bahkan Nabi telah membawa kebenaran tauhid dan mengesahkan kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan nikmat kesenangan yang akan mereka dapati pada hari akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu alaihimussalatu wassalam, yang juga telah mendapat pertentangan dari golongan yang kafir pada zaman masing-masing dan kejayaan yang telah dapati oleh mereka. Dalam kisah nabi-nabi itu diceritakan secara khusus perihal Nabi Ibrahim. Pelajar tanda berapa orang nabi dalam surah ini ada. Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam, dan kisah yang melambangkan pengorbanan dan taat setia serta penyerahan bulat-bulat kepada Allah yang Maha Berkuasa.
Surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya janganlah baginda menghiraukan golongan kafir yang menentangnya, serta hendaklah ia bersabar hingga ke suatu masa kemenangan yang telah dijanjikan. Mengenai kata-kata yang berupa syirik yang dikatakan oleh golongan yang kafir, Allah Ta'ala perintahkan baginda dan umatnya supaya mengakui kesucian Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai keagungan dan kekuasaan. Dari apa yang mereka katakan itu, juga hendaklah mengucapkan salam sejahtera kepada sekalian Rasul, dan mengingati bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Tamaklah kita petikan dari pimpinan Ar-Rahman. Sekarang ini saya ambil dalam susunan secara bernombor dalam kitab kita Muqaddimah Surah As-Saffat dari kitab Al-Muharrar. Yang pertama, maqasidus surah. Apakah objektif surah ini? Jawabnya, iqamatul adillah, nak menegakkan dalil ala wahdaniyatillahi ta'ala, di atas keesaan Allah, wa ala annal ba'tha haqqun, bahawa dibangkit semula itu benar. Tadi ana sebut hadis Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bit takhfif wa ya'ummuna bis safat. Kita tak nyatakan takhrij, tulis mula. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan lafaz daripadanya, dan juga riwayat Imam Ahmad. Sanadnya sahih sebagaimana disebut dalam Sahih An-Nasa'i, dan juga Ahmad Syakir dalam Takhrij Musnad, wa hassanahu Syekh Syuaib Arnaud dalam Takhrij Musnad. Mana hadis itu sahih, alhamdulillah. Maudu'atus surah. Apakah tajuk dalam surah ini secara satu-satu? Yang pertama, al-qasamu bitilkat tawaif minal malaikah. Allah Ta'ala bersumpah dengan kumpulan malaikat yang tersusun atur, bersaf-saf, menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, zikru adadin minad dalail. Allah Ta'ala sebut beberapa dalil yang menunjukkan kepada keesaan wahdaniyatillahi Azza wa Jalla. Yang ketiga, zikru istiraqis syayatin. Dalam ayat ini Allah sebut syaitan mengintai-ngintai di langit untuk mencari maklumat, tapi mereka direjam dengan syuhub, dengan panahan api. Mereka tak dapat naik ke langit, tak dapat mengintai lagi. Yang keempat, hikayatu ba'di syubhatil musyrikin. Allah cerita beberapa isu, provokasi yang meragukan, untuk meragukan umat Islam, yang dimainkan oleh puak-puak yang tak percaya kepada bangkit semula, dan Allah condemn, jawab balik, hujah merapu mereka. Yang kelima, zikru ba'di masyahidi yaumil qiyamah. Allah Ta'ala sebut beberapa fenomena yang akan berlaku pada hari kiamat, dan bagaimana keadaan orang kafir pada hari tersebut, dan azab yang disediakan untuk mereka. Mereka berkelahi sama-sama dia. Kemudian Allah sebut pula keadaan orang mukmin dengan nikmat-nikmat yang disediakan, dan juga perbualan dialog di antara orang mukmin dengan ahli neraka pada saat itu. Yang keenam, Allah SWT sebut nama-nama sebahagian daripada para nabi. Dalam surah ini ada 8 nama. Tanda pelajar: Nuh, Ibrahim, Ismail, Musa, Harun, Ilyas, Lut, Yunus. 8 nama akan disebut alaihimussalatu wassalam.
Yang ketujuh, bayan fasadi aqidatil musyrikin. Dalam surah ini Allah jelaskan rusaknya, punah jahanam akidah puak-puak kafir yang mengatakan al malaikatu banatullah. Dia kata malaikat tu anak perempuan Tuhan. Dan mereka menjadikan di antara dia dengan jin itu ada keturunan. Yang ke-8, bayanu darajatil malaikah. Allah menjelaskan kedudukan para malaikat di dalam beribadat kepada Allah. Dan Allah janjikan kepada Rasulnya dengan janji kemenangan dan pertolongan daripada Allah. Yang ke-9, Allah akhiri surah kita ini dengan menyebut tanzih, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian bagi Allah, dan juga memberi salam kepada Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Tamatlah muqaddimah. Sekarang ini kita masuk kepada perbincangan 5 ayat yang pendek, yang ringkas ini, insya-Allah.